Takkanlah tak ada seorang tahu dasar appetite ni. Appetite. Okay, apa itu dasar appetite? Okay, kalau kita lihat appetite, kita perlu ingat dia melibatkan warna kulit. So dia macam ada diskriminasi tahu antara warna kulit putih dan kulit hitam. So dasar appetite ni lah bangsa kulit putih dia menghina bangsa-bangsa yang berkulit hitam. So dasar appetite tu dia macam isu dasar appetite ni melibatkan kaum lah. Kaum negro, negrito, kaum Afrika dan juga kaum kulit putih. Dia macam menghina dan dia semua benda tak kenalah sampai satu tahap kan. Dia ada satu cerita ni, cerita dia. Saya rasa kamu perlu lihat cerita dia, best gila cerita dia. Cerita dia The Help, tajuk dia The Help. Siapa pernah tengok The Help? Pernah dengar tak The Help? Siapa sini pernah dengar cerita ni? Dah. Oh, hang tengok apa? Transformers. Okay, saya cerita dah sikit tentang The Help ni. The Help ni, cerita dia pasal maid. Maid tu lah orang gaji. Orang gaji bagi orang kulit putih. Siapa orang gaji bagi orang kulit putih? Orang kulit Hitam. Kulit hitam. Bukan kulit naga tahu, kulit hitam. So sampai satu tahap, kalau dia nak buat tandas, dia buat tandas khas untuk orang kulit hitam. Tandas orang putih, tandas kulit hitam. Tandas kulit hitam ni biasanya dia tak bersih lah, dia buat kecil je. Begitu juga dengan naik bas. Dia tak boleh naik bas. Kalau racist. Kau yes, racist. Kalau kau kulit hitam, kau tak boleh naik bas. Bas tahu, bas. Tak boleh naik bas. Sampai ada satu isu, ada perempuan ni orang kulit hitam tahu. Dia letih kerja sebagai orang gaji. Dia pergi duduk dekat ruang orang kulit putih. Sampai polis pukul dia dan marah dia sebab dia cakap tak ada hak pun nak duduk kat situ. In the end, dia tu manusia juga tapi dipukul sebab dia duduk, sebab dia letih. Sebab dia letih apa? Dia kerja bagi orang kulit putih. Ni satu cerita The Help ni yang menariknya. Dia macam ada family kan. Ada family and then dia ada anak kecil. Yang jaga anak kecil ialah maid tu. Perempuan negro tu. Dia jaga sampai budak ni sayang dia. Tak sayang pun mak dia. So ialah kisah kebenaran tahu. Yang apa yang berlaku dalam konteks pensejarahan. Macam mana social construct. Social construct tu macam mana kita nak bina sistem sosial yang sangat bagus tanpa diskriminasi kaum. Sampai sekarang kalau saya tanyalah kamu semua, macam mana diskriminasi kaum di Malaysia? Adakah dia wujud? Saya tanya pendapat peribadi. Adakah masih wujud diskriminasi di Malaysia? Takut ke? Sensitif ke? Cakap je. Vinesh, Airiel, Syed Azfar. Ada kat chat. Saya baca. Oh, ramai pula. Okey, bagus. Tak kot. Okey, Iman. Terima kasih Emily. Terima kasih Iman. Macam mana yang lain? Sesetengah je kot. Nuratika. Mungkin ada tapi tak serius Umaira. Okey. Yes. Kalau ikutkan isu diskriminasi kaum ni, kalau pendapat jujurnya lah, dekat mana-mana pun akan ada diskriminasi. Tetapi kita perlu lihat perspektif diskriminasi tu macam mana. Adakah diskriminasi tu kamu tak boleh ada rumah, kamu tak boleh ada tanah, kamu tak boleh bekerja, kamu hina. Itulah diskriminasi yang sebetul-betul diskriminasi lah, dia nak bezakan, banding bezakan. So kalau tanya cikgu, yes, diskriminasi itu masih wujud. Tapi sejauh mana diskriminasi itu mampu memecah belahkan perkauman di Malaysia? Itu yang kita perlu ambil perhatian. So kita sebagai rakyat Malaysia yang baik, yang pandai, yang tahu sejarah, yang ada budi pekerti, yang kacak, yang cantik, yang handsome, yang baik, semua positif-positif itu pada diri kamu semua. So it's up to you guys to build a better Malaysia. Mungkin kalau kita lihat dalam media sosial, dalam Twitter ke, dalam Facebook ke, ada isu-isu berbau perkauman. Cakap tak boleh buat itu. Kalau kaum ini tak boleh buat ini. Kaum ini nak cuba buat ini. Kamu nak cuba buat itu. Itu adalah hembusan politik. Dia cuba nak memecah belahkan.
Tetapi kita sebagai insan yang celik, kita boleh berfikir. Kita jangan ikut membabi buta apa yang terpapar di dada akhbar ataupun apa yang terpampang dalam artikel, dalam Facebook dan sebagainya. Sebab saya yakin dan percaya kamu semua pandai, boleh banding dan beza sekali. Dan saya tahu kamu semua baik-baik kan. Tiba. Okey, itulah. Banyak pula cakap pasal appetite tu. So, appetite tu apa? Ingat isu kulit hitam. Commonwealth, CHOGM, Commonwealth Head of Government Meeting. Mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth, Malaysia juga bersetuju menjadi tuan rumah pada 1989. Okay, next. Oh, ada buku pula keluar. Okay, next. Kemudian, rancangan Colombo. Apa itu rancangan Colombo? Adakah dia Rainbow? Malaysia turut menyertai rancangan Colombo iaitu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial. Jadi kalau ekonomi dan sosial, dia boleh buat guna satu term sahaja iaitu sosioekonomi. Sosioekonomi. Di bawah Commonwealth yang dilaksanakan sejak tahun 1951 lagi. Okey, apa itu rancangan Colombo? Pembangunan ekonomi dan sosial. Rancangan ini bertujuan menangani masalah kemiskinan. Okey, kalau kita lihat menangani masalah kemiskinan, macam teringat something lah yang dulu. Apa ya? Untuk membasmi kemiskinan. Ada siapa-siapa ingat tak? Takkan dah tak ingat. Kemiskinan. Apa? Apa yang basmi kemiskinan? Ya? Apa Danish? Dasar ekonomi baharu. Yes, terima kasih. Thank you. Yes, DEB, Dasar Ekonomi Baharu untuk membasmi kemiskinan. So DEB ke orang Colombo ke semuanya nak basmi kemiskinan. Tak nak tengok orang makan ubi kayu sampai perut naik kembung. Tak nak orang makan pasir. So dia nak basmi kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Dalam kalangan anggota Commonwealth, maksudnya siapa-siapa yang pernah dijajah oleh British dulu, dia nak bina ekonomi dan juga sosial. So kalau bila ada ekonomi yang bagus, kan? Bila ada ekonomi yang bagus, kita boleh beli rumah, kita boleh beli kereta dan kita akan ada sosial yang bagus. Kan? Kita ada hak pendidikan, hak kesihatan. Dia related tau, ekonomi, sosial dan politik. Politik dia takbir. Okey, politik buat apa? Politik ni, nak jangan Colombo ni politik lah. Commonwealth ni politik jugalah. Politik dalam antarabangsa. Kamu pernah dijajah oleh British, jom join aku. Tu politik dia. And then dia kumpul ramai-ramai cakap, okay, jom kita bina negara yang lagi bagus. Kita ada Commonwealth, kita akan menangani masalah kemiskinan. Kita jangan sampai ada pun kalangan anggota Commonwealth ni jatuh miskin. Meletup, kebabum, tak guna. Dia tak nak. Dia nak semua ada ekonomi yang bagus. Mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Yes, kadang-kadang kalau negara Malaysia sebagai contohnya lah, dalam pendidikan dia kurang lah, saya cakap kurang sikit kalau dibandingkan dengan Singapura. Tetapi dalam New Zealand, negara New Zealand ni juga adalah negara Commonwealth. So negara New Zealand mempunyai tahap pendidikan yang sangat bagus. Sampai ada orang cakap, dia negara New Zealand ni dalam satu minggu tu, okay, Malaysia seminggu berapa hari sekolah? 5. Tahu negara New Zealand sekolah berapa hari? 20 hari seminggu mana? Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. 2 hari je seminggu. Tu New Zealand. Tapi tahap pendidikannya jauh lagi baik daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab apa? Sama juga dengan Jepun. Jepun dia sistem pendidikan tadika dia tak ada. Dia ajar dari kecil untuk basuh rumah, kemas bilik dari kecil. Dekat sekolah tadika tu belajar tu. Kalau kita belajar apa kat tadika? ABC. Dia cakap education waktu kecil tak penting lagi lah. Kalau kita ni tengok budak-budak tadika kan hantar pergi Little Khalif tu baguslah. Tapi nak cakapnya Malaysia ni kalau kita fikir, kita lihat dari perspektif Malaysian punya, dia hantar anak supaya anak dia boleh speaking.
speaking Malay bagus, speaking English mantap gila. And then speaking Arabic ke. So anak dia boleh speaking. Tapi in the end adab out. Tak ada adab langsung. Adab dengan mak ayah ke, adab dengan cikgu ke, adab dengan kawan-kawan ke, tak ada adab langsung. Pandai-pandai, yes. Pandai, boleh speaking, I would like to buy this, I would like to buy that. Tapi tak ada adab, kurang ajar. So, tapi saya percaya kamu semua baik-baik semuanya. So itulah pentingnya rancangan Colombo tu supaya kita dapat berkongsi pendidikan. Kau mengajar macam mana kat negara kau? Nak tahu juga. And then dia ambil lah guru-guru sikit, dia hantar dekat New Zealand. Lihatlah negara New Zealand dia mengajar macam mana. Kalau negara Australia pun dia tak ada sistem perkelasan tau. Dia tak ada kelas depan, kelas tengah, kelas belakang. Ni juga salah satu isu di Malaysia di mana kita compile, kita klasifikasikan pelajar mengikut tahap kepandaian mereka. So kelas depan pandai, kelas belakang je terus tak pandai. Ni mindset, dia berkait dengan mindset. Bila kamu dah duduk kelas belakang, kamu akan, aku duduk kelas belakang, aku tak pandai. So day by day you are living with that thoughts within yourself. You keep on thinking, saya ni tak pandai. Saya tak pandai, saya duduk kelas belakang. Eventually it will grow within yourself. Kamu akan anggap kamu tak pandai. Tapi hakikatnya semua manusia tahap kepandaian dia sama je. Cuma dia ada different intelligence. Kalau ikut ada 8 tahap kecerdasan lah. Kecerdasan matematik, kecerdasan. Pernah dengar tak yang ni? Siapa pernah dengar pasal teori kecerdasan ni? Tak pernah dengar cikgu. Tak pernah dengar? Okay, tak apa. Cikgu cerita. Kita bukan sahaja belajar sejarah, kita boleh belajar macam-macam benda. Inilah teori Howard Gardner. Howard Gardner ni. Okay. Howard Gardner. Saya sangat suka teori dia. Saya pun tahu bila saya masuk universiti, saya belajar pasal Howard Gardner ni. Pernah tengok tak satu meme, gambar yang dia ada ikan, ada beruk, ada babi, ada zirafah. Dia suruh panjat pokok. Siapa pernah tengok? Tak pernah dengar. Tak pernah. Pernah ke tak pernah? Tak pernah. Tak pernah, astagfirullahalazim. Okey, Umairah pernah tengok. Okey, tak apa. Saya lukis. Demi kamu semua saya sanggup lukis. Ni ikan. Ikan. Ni beruk. Ni gajah. Gajah. Cantiknya gajah. Siapa tak nampak macam gajah ni tak lama tu hidup. Ni gajah. Saya label. Yang ni beruk. Dan yang ni ikan. So peperiksaan cakap dia ada 3 student untuk periksa dalam hutan. Nak lihat siapa yang paling pandai dalam hutan ni. And then singa pun cakap, okay, saya nak bagi ujian. Siapa yang berjaya panjat pokok ni dia lah orang yang paling pandai. Ikan boleh tak panjat pokok? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kan? Gajah boleh tak panjat pokok? Tak boleh. Tak boleh. Beruk boleh tak panjat pokok? Boleh tak? Ikut. Boleh lah, Boleh. beruk boleh lah Boleh. panjat pokok. So bila beruk boleh panjat pokok, dalam sistem tu dia akan dianggap beruk yang paling pandai. So hakikatnya kalau dia buat ujian lain, siapa yang boleh berenang? Siapa yang akan menang? Ikan. Ikan kan? Ikan. Semuanya pasal sistem peperiksaan. So macam tu juga sistem peperiksaan di Malaysia ni, saya nak kritik sikit lah. Sistem peperiksaan di Malaysia. Dia memwujudkan satu sistem peperiksaan yang dia nak identify budak tu pandai. So kalau tak excel, budak tu tak pandai. No, it is not the case. Dia cuma orang pandai tu, sistem pendidikan tu yang melebihkan dia. Yang beri manfaat pada dia. Katakan kamu pandai baiki motor. Kamu pandai cabut exhaust, kamu pandai cabut starter ke apa, saya pun tak tahu, brake minyak ke apa. Kamu pandai. Kamu duduk kelas belakang. Tapi kalau kelas depan, belum tentu dia boleh buat. Tapi kalau exam, dia dapat A, BM, dapat A English, dapat A sejarah. So dia pandai sebab dia boleh excel dalam pendidikan. Tapi untuk orang kelas belakang yang BM dia dapat C, BI dia dapat E, terus orang label dia tak pandai. Sebab apa? Dia tak dapat akses
ataupun excel dalam peperiksaan. Tapi dia pandai baiki motor. Motor daripada tak function boleh function. Tapi ada tak orang respect dan puji dia? Society tak respect dan puji dia, melainkan kalangan dia, kawan-kawan baiki motor dia. Mursyid Hamdan, bagus soalan tu. Kenapa wujudnya kelas belakang kalau gitunya cikgu? Itulah kesalahan pendidikan kita. Tapi dia ada beza dah. Dia ada stream class and also panggil apa? Dia ada kelas yang gabung dengan kelas yang asing. Stream class versus apa kelas, entah, saya tak ingat dah. Itulah wujud kelas belakang sebab sistem pendidikan Malaysia yang mengasingkan kalau budak pandai duduk depan, budak kurang pandai sikit duduk kelas belakang. Tapi kalau kat Australia, tahu tak pendidikan di macam mana? Kelas depan, kelas depan dia akan belajar guna slides, presentation, video dan sebagainya. Tapi kalau dia tak ada kelas belakang tahu. Dia ada kelas elektronik, contohnya belajar guna elektronik. Kelas yang kedua, creative arts. So macam mana dia belajar sejarah? Dia guna plasticine. Dia guna model, dia guna peta. So cara pembelajaran manusia itu berbeza. Yang tu kita tahu. Itu yang Howard Gardner cakap. Howard Gardner ni cakap, manusia ni ada kepintaran yang berbeza. Kamu mungkin pandai mengira, kamu mungkin pandai, satunya dia ada 8 teori semuanya. Dia ada teori spatial. Spatial tu adalah kemahiran dalam ruang. So kadang-kadang kalau ruang parking. Ni maafkan saya lah. Mungkin kadang-kadang lelaki dia pandai, dia berparking dalam kotak. Tapi kalau perempuan dia kurang mahir sikit, dia tak boleh nak agak. Kena tak lagi. Itulah salah satu kemahiran. Tapi ada juga kemahiran naturalis. Kemahiran empathy. Yang ni perempuan tak lebih. Dia lebih memahami. Perempuan lebih faham apa yang orang lain rasa. Berbanding dengan lelaki macam tak kisah je. Itulah teori kepandaian. So kalau kamu nak excel dalam pendidikan, kamu perlu tahu kamu lebih bahagian mana. Jadi kamu tajamkan kemahiran bahagian tu. Untuk saya pun bukan pelajar yang pandai. Saya pelajar yang sedang-sedang saja. Tapi saya kenal pasti dulu kemahiran saya apa, supaya saya dapat belajar menggunakan kemahiran saya tu. Yes, tu cara dia. Kita belajar menggunakan kemahiran kita. Bukannya kemahiran apa yang orang suruh kita mahir. Faham tak? Contohnya cikgu cakap, baca, hafal. Tapi kita bukannya jenis nak baca. Kita tak suka pun baca. Kita pun malas nak hafal. Tapi kita nak je faham kan. So kita perlu cari apa yang kita mahir. Contohnya kita suka melukis. Pandai melukis. So kita boleh lukis yang ni lah. Kita lukis orang kartun. Cakap pasal Colombo. Kan? Kartun pasal, kalau kamu lihat dalam TikTok kan ramai kan. Dia bina karikatur. Contohnya orang lidi. Kepala dia ada bintang macam ni. Maksud dia apa? Maksud dia Malaysia. And then orang lidi lagi kepala dia macam ni. Ada bulat ni. Maksud dia apa? Jepun. Contoh lah ni, saya cakap contoh sikit. Banyak pula sembang. Tapi saya harap kamu faham lah. Kenapa wujudnya kelas belakang, itulah salah satu kesalahan dalam sistem pendidikan kita. Inilah pendapat peribadi saya tau. Sebab kita asingkan, kamu dapat straight A, kamu duduk kelas depan. Kamu tak dapat A, kamu duduk kelas belakang. So kita dah longgokkan budak di kelas belakang. Apa salahnya kalau kita, dia ada banyak isu pula nak sembang ni, tapi takkan habis pula. Tak apa-apa, saya stop kat sini lah. So kamu boleh google lah teori Howard Gardner nanti, kalau kamu berminat. Kerjasama pertahanan. Tak habis lagi ni. Terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta. Ini saya cakap tadi lah. Dia lebih kurang macam khidmat nasihat jugalah dengan pendidikan ni. Memberikan bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun melalui rancangan Colombo ini. Malaysia pun dapat. Kerjasama pertahanan. Yes. Kerjasama pertahanan. So kalau kita dah ada under Commonwealth, ada ke negara Commonwealth nak serang sama sendiri? Tak ada.
Tak ada kan? Yes, terima kasih. Oh, semangat betul Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu. Lihat tahun ni. Tahun ni dah tahun kita merdeka. Perjanjian ini memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan negara. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Nak pertahankan negara ke Britain ni? Kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategi Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth. Tahu tak maksud obligasi ni apa? Siapa tahu maksud obligasi ni apa? Bantahan lah. Bukan. Maksud dia adalah tanggungjawab. Oh. Tanggungjawab. Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut obligation. Obligation. Or you are obligated to pray. You are obligated to study as Form 5 student. Obligated. Obligation. Okey, inilah kerjasama pertahanan. Okey, kemudian kerjasama ekonomi. So kita recall balik tadi. Yang pertama apa? Dalam Commonwealth. Ada apa dalam Commonwealth? Ya, ada appetite tu. Apa penyertaan sumbangan? Yes, yang ni 1, 2, 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa, guys? Serius lah. You guys buat apa tu? Masak lemang ke? Rancangan ekonomi ya. Rancangan ekonomi yang sebelum tu lagi. Yes, thank you Nurul Asasi Atikah. manusia. Tiba asasi manusia. Rancangan Colombo. Colombo, tulis C saja. C. Colombo. So Colombo tu pasal apa? Ingat tak? Yeah. Pasal apa? Menangani masalah kemiskinan. Yes, bagus. Yes. Dan juga sosial ekonomi. Yes, bagus. So kita ingat je. Dia memang related je. Kalau menangani masalah kemiskinan, dia berkait dengan isu apa? Politik, ekonomi atau sosial? Menangani isu kemiskinan. Dia melibatkan isu apa? Aspek apa? Politik, ekonomi atau sosial? Ekonomi. Ekonomi. Okay, bagus. Sosial betul tak? Sosial. Betul. Betul juga. So, inilah kita guna kemahiran menggoreng kita. Maafkan saya. Anda kata, huraikan fungsi Malaysia menyertai Commonwealth. Soalan dia. Kita boleh cipta bila-bila masa je soalan sendiri. Apakah peranan Malaysia, manfaat yang Malaysia dapat bila join Commonwealth? So, Malaysia mendapat banyak manfaat melalui penyertaan dalam Commonwealth. Sebagai contoh, apa benda ni? Ada orang santau aku ke? Okey. Yang pertama, COVID. Na'udzubillah, tak nak. Okey, yang pertama ialah rancangan Colombo. Rancangan Colombo dia nak basmi kemiskinan. So, membasmi kemiskinan melalui apa? Melalui penambahbaikan dari sudut sosial ekonomi. Sebagai contoh, melakukan kerjasama dari sudut pendidikan, kerjasama dari sudut ekonomi dan juga pentadbiran pun boleh. So, kamu boleh sebagai contoh, negara Malaysia menghantar wakil ke negara New Zealand untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran tertentu dalam sistem pendidikan mereka. Settle. Dan yang kedua, dari sudut pertahanan. Sebagai contoh, Malaysia dengan Britain telah menjalankan perjanjian pertahanan. Begitu juga dengan Commonwealth. Settle. C and then
pelindung. Dan last sekali ialah ekonomi. Ekonomi, lihatlah ni ekonomi ni macam mana. Kerjasama ekonomi. Negara Commonwealth merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama. Wow. Komoditi utama negara dieksport ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Komoditi itu adalah bahan lah. Bahan apa yang kita nak eksport. It can be about barang. Contohnya minyak. Minyak pun boleh. Petrol pun boleh. Barang-barang contohnya Malaysia buat produk. Produk apa? Perabot ke. Tu semua bahan komoditi yang kita eksport kepada luar negara. Kadang-kadang orang luar negara ni dia tertarik beli barang Malaysia sebab apa? Sebab apa dia tertarik beli barang Malaysia? Siapa boleh jawab? Kenapa orang luar negara kalau dia nak beli diamond ke, nak beli mutiara ke, dia beli kat Malaysia? Kita kaya. Sebab dia kaya, tu obvious lah. Kadang-kadang dia tak kaya pun dia boleh beli. Yes, Atika, sebab dia murah. Sebab apa? Sebab dia murah. Contohnya bila duit dia convert kepada Malaysia, contohnya duit dia RM3. Contohnya $3, $4 dia convert kepada Malaysia, baru RM1. $1 baru jadi RM3. Kalau dia bawa duit banyak-banyak, kalau dia beli dekat negara dia, contohnya dia beli kat negara dia beli mutiara lah ataupun berlian. Harga dia RM200,000 dekat negara dia. Tapi kalau dia pergi datang Malaysia, convert duit jauh lagi murah, beli berapa? Boleh dapat dalam RM80,000 sahaja ataupun RM100,000. Jauh beza tu, jauh beza. So that's why dia sukalah berdagang dengan Malaysia. Malaysia pun bila ekspor, dia orang boleh beli sebab barang tu murah. Dia orang beli. Malaysia pun bolehlah jual. Kadar cukai yang dikenakan lebih rendah. Of course lah, kita kan pernah dijajah oleh British. Kita kan kawan. So tak apalah, cukai kita murah-murah je. Gitu. Contohnya cukai ekspor barangan, siap dan cukai produk digital. Cukai produk digital. Pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Kalau ada masalah, jangan bimbang, kita ada dana, kita boleh bantu. Pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Itulah pentingnya ada Commonwealth sebab kita boleh mewujudkan kerjasama ekonomi di samping pertahanan. Pertahanan. Dah tiba cakap dengan juga. Dah kalau kita join Commonwealth, adakah negara Commonwealth serang kita? Kamu pernah dijajah oleh British, aku pun pernah dijajah oleh British, aku nak serang kau. Tu bodoh namanya. Sama-sama dah ada masalah, sama-sama mempunyai trauma yang sama. So it's better to be friend lah. Itulah dalam sudut Commonwealth. Okay, ada soalan tak setakat ni Commonwealth? Okay, jom kita pergi yang seterusnya. Penentangan dasar appetite. Okay, bila kita sebut appetite, apa yang kita perlu ingat? Nak ingat apa? Kulit putih dengan hitam. Yes, mudahnya nak ingat kan. Putih hitam. Apart. Tiba. Okay, dasar appetite menjadi isu penting yang menarik perhatian Commonwealth. Malaysia turut lantang menentang dasar ini. Malaysia nak turut join lah. Kalau duk sembang pasal Commonwealth kan, cakap isu appetite. Atau Malaysia pun nak cakap dia salah satu anggota Commonwealth juga cakap, betul-betul saya setuju. Asas penentangan Malaysia disebabkan dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. So Malaysia ni dia boleh brag lah. Dia boleh brag, maksudnya dia boleh flex. Dia boleh cakap, kalau kat Malaysia kita tak ada unsur diskriminasi ni macam dasar appetite yang buat ni. Kat Malaysia ni semuanya okey saja. Semua diberikan hak kerakyatan yang sama. Semua boleh ada status Bumiputera, tak ada masalah. Bumiputera dan juga status itulah warga negara. Tak ada nak diskriminasi pun. So Malaysia boleh jadi contoh. Sebab kalau kita lihat Malaysia kat PBB pun, orang melihat Malaysia sebagai negara yang aman. Sebab mungkin kamu tak notice kan, sebab kita lihat dari perspektif negara kita sendiri. Kita tak pernah lihat apa yang negara lain lihat
terhadap negara kita ni. So at first saya pun macam, saya muskil jugalah. Saya macam, apa ya, Malaysia ni macam teruk sangat dia. Saya fikir macam tu kan. Tapi eventually, negara-negara lain dia sangat respect pada Malaysia. Sebab bangsa yang berbeza, berlainan kaum, tapi masih lagi hidup dalam aman dan harmoni. Kalau ada sikit-sikit tu, isu tu normal lah. Kita pun manusia kan, even sesama kaum pun ada juga masalah. Apatah lagi nak perbezaan kaum. Tapi negara lain dia macam selut. Cakap, oh Malaysia dia ada banyak kaum, tapi at the same time, semua kaum tu terlibat dalam politik. And then, dia boleh hidup harmoni. Ada perayaan yang sama-sama join sekali. Accept. Yes, Ariel. Accept Israel. Now isu ni pun banyak bangkit sekarang ni. Isu-isu Israel ni. Kalau berminat nak tahu, PM tepi. So boleh explain. Tak ada masalah. Okay, hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ketegasan Malaysia bersama-sama negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Afrika Selatan tarik diri daripada Commonwealth. Lawatan Nelson Mandela nama dia. Yang ni lah yang banyak. Ni orang US ni, Nelson Mandela ni. Orang US. Dia yang menyuarakan isu apartheid tu. Cakap. Kemudian mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Sebab apa? Sebab kelantangan. Dia macam ni, kalau orang Afrika kan, dia kulit apa? Obvious sangat jawapan dia kan, kulit hitam kan. So bila kita menyuarakan isu ni, dia macam sensitif bagi negara Afrika. That's why dia tarik diri. Contohnya kan, di isu apartheid ni, dia macam nak cakap orang kulit hitam ni patut diberikan hak yang sama dengan orang kulit putih. Tetapi bagi negara Afrika, negara ialah negara orang kulit hitam. So dia rasa macam, kenapa nak masukkan aku sekali? Aku tak perlu diskriminasi kat tempat aku. Aku tak perlu deal dengan orang kulit putih sebab aku lah orang kulit hitam dan kaum aku orang kulit hitam. Tapi bila sebut orang hitam-hitam tu dia macam sensitif. Dia macam dia rasa macam dia bukan part of it. So dia tarik diri. Dia tak suka isu tu dibangkitkan. Dia tak suka isu tu dibangkitkan. Pertama sekali sebab dia tak suka orang sebut ataupun isu tu lah berkaitan dengan warna kulit. Sangat sensitif warna kulit ni. Yang kedua, dia rasa macam tak perlu join pun benda tu sebab tak relevan. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Tak datang. Tadi dah datang lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kenapa dia tak diri yang ketiga? Kejap saya tengah fikir. Tak datang lah Atikah. Tapi satu yang dua tu yang tu lah. Satu dan dua tu. Satu dan dua. Apa saya tak datang? Sorry Atikah. Tapi saya menjawab tak lagi soalan awak Atikah. Saya tak ingat apa isu yang ketiga tu. Menjawab tak lagi Atikah? Menjawab tak lagi? Krik. Okay. Sorry saya tak ingat yang ketiga tu apa. Tapi yang ketiga tu yang paling mantap. Saya geram pula tak ingat jawapan. Okay, tak apa, kita teruskan. Mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth CHOGM. CHO Commonwealth Slave. That one. Slave, dia juga jadi slave. Kalau kita lihat pada isu The Help hari tu. The Help. Yang saya cakap pasal isu kulit hitam tu. That one lah. Berkaitan dengan tu. Saya rasa dia lebih kepada ni. Cakap mana? Dia malu dan dia rasa tak perlu dipertahankan. Maruah. Isu maruah. Yes, maruah. Dignity. Dia rasa macam ni. Kenapa kamu nak pertahankan untuk aku? Aku ada dignity. That's why dia macam kecil hati, dia keluar daripada Commonwealth. Dia biasalah kalau kita ada dalam satu family kan. Satu family ada satu orang ni nak baju raya.
Nak baju raya sebab dia tak ada baju raya. Tiba pula apa benda analogi cikgu bagi ni. Nak baju raya. Kita ada 5 adik-beradik. Kita ada 5 adik-beradik. 1, 2, 3, 4, 5. And then adik yang kelima ni kulit dia hitam. Kulit dia hitam. So bila kita nak masuk mall tu cakap orang kulit hitam tak boleh masuk. Contohnya lah, orang kulit hitam tak boleh masuk. And then 4 orang adik-beradik ni marahlah, cakap kenapa tak boleh masuk? Boleh, bagilah dia masuk. Tapi bagi orang yang kulit hitam ni, dia rasa tak selesa. Sebab asyik duk cerita pasal dia je. Macam, saya harap kamu faham tak? Kadang-kadang bila orang cakap pasal diri kita kan, kita tak boleh terima kan. Walaupun dia macam nak berjuang untuk diri kita. Dia macam seolah-olah diri kita ni tak boleh pertahankan diri sendiri. Seolah-olah kita ni lemah. So isu dignity tu dalam maruah. Di saat orang lain mempertahankan dan memperjuangkan apa yang kita alami, kita rasa macam kita tak berguna. That's why dia tarik diri. Sebab Malaysia ni sangat lantang dalam isu apartheid. So that's why lah. Walaupun Malaysia tu buat cara yang bagus kot, kita nak memperjuangkan hak orang kulit hitam supaya setara dengan orang kulit putih kan. Tapi orang kulit hitam sendiri yang tak setuju. Itulah sebab. Ya, ada soalan ke? Ya, ada soalan. Tak ada. Tak ada cikgu. Alright. No problem. Okay, kita teruskan. Iman Haikal ada Iman Haikal. Ada Iman Haikal? Ada. Okay. Saja je nak test. Okay, kemudian Malaysia turut terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang diadakan 2 tahun sekali. Kalau setahun sekali tu raya, 2 tahun sekali tu Commonwealth. Persidangan ini diadakan bagi membincangkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota. Pada tahun 1989, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah persidangan ini. So, itu adalah Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth merupakan sukan yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. So, maksudnya betapa banyaknya British jajah negara. Sampai kedua selepas Olimpik. Sukan ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Last bila Commonwealth ni? Penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota. Pencapaian, yes? Minta maaf cikgu, apa beza dengan sukan Olimpik dengan sukan Commonwealth? Apa beza dia? Soalan yang bagus. Soalan yang bagus. Terima kasih. Beza dia ejaan. Gurau bodoh. Beza dia macam ni. Beza dia kalau Olimpik, dia melibatkan semua negara. Semua negara, okey? Olimpik apa eja macam ni? Olimpik dia melibatkan semua negara. Berbeza dengan Commonwealth, Commonwealth negara apa? Negara-negara yang dijajah oleh British. So ada juga negara yang tak pernah dijajah oleh British. Kan? Tapi nak menunjukkan negara yang dijajah oleh British tu banyak sampai dia sukan yang kedua terbesar di dunia selepas sukan Olimpik. Berapa ya negara sukan Commonwealth ni? Saya rasa 40 lebih. Tak 40, 30 macam tu lah. Kalau ASEAN berapa negara kalau ASEAN? Siapa boleh jawab ASEAN berapa negara? Saya Google sekejap Commonwealth berapa negara. ASEAN berapa negara ASEAN? Come on guys. Berapa negara? Banyaknya. Siapa bernafas tu kuat sangat? Okay, berapa negara? Come on. 7. Okay, negara apa? Malaysia, Filipina, Indonesia, Indo, Thailand, lagi Vietnam, Kuning, Brunei. Lagi? Vietnam dah ada.
Singapura. Singapura. Myanmar. Myanmar. Siapa vacuum tu kat rumah tu? Aida berjawab untuk Commonwealth ke? Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk negara ASEAN dia ada 10 negara. Asia, Bangladesh, Cikgu, Brunei, Kamboja, Israel. cikgu. Yes. Kamboja. Cambodia. And then last kali Laos. Cukup 10 negara bagi ASEAN. Yes, Nurul Eliani, Laos. So 10 negara. Untuk Commonwealth ni, list dia panjang ni, ada 53. Ke 54. Awak Google 54 Ya. Dia kira tak Malaysia kat sini. Saya lihat dalam Wikipedia. Ada 53. Mungkin Pacific, Europe, American, Asia dengan Afrika. Kita ingat macam ni lah, 54 lah, kita ambil yang banyak sikit. Kalau 53 tu mungkin dia termasuk dengan negara dia sekali, negara British. Kan? 53, 54 termasuk British, negara Commonwealth. Sebab British join tak? Canadian pun Commonwealth juga. Canada, saya cari sekejap. Canada. Ada, yes. Pernah dijajah oleh British. Menarik ya, British ni suka je jajah-jajah orang. Okay, so kalau orang tanya ada berapa negara Commonwealth, kita jawab 54. Termasuk British sekali sebab dia join juga negara Commonwealth. Okay, so kalau negara Olimpik berapa pula? Kita Google nak cakap berapa buah negara yang ada dalam dunia ni, negara Olimpik. Okay, siapa jumpa? Siapa jumpa? Jom kita bertanding. Siapa jumpa dulu? Anyone yang jumpa? Ada tak siapa-siapa jumpa? $46, 45 je. Apa benda ni? Anyone? Biasa Ariel pandai ni, ada kemahiran Google. Ariel, how much? Tak Google. Tapi kalau saya lihat lah, masa saya kecil-kecil dulu saya lihat TV kan, sampai beratus-ratus. Kan dia ada pingat kan? Dia tunjuk, and then kita cari mana Malaysia. And then emas 1, perak 2 untuk sukan Olimpik. So in the end dia beratus-ratus jugalah negara kat dunia ni. Okay, tak apa. Kita leave it at there first. Kalau kita jumpa, kita kongsi balik next week. Okay, kita teruskan. Sukan Commonwealth, 54 negara, ASEAN 10 negara. Okay, kemudian, ni adalah kesimpulan kecil. Dia cakap apa? Penyertaan Malaysia dalam Commonwealth membawa manfaat yang besar dari sudut ekonomi, sosial dan politik kepada negara. Contohnya tadilah kita lihat dah yang pertama. Dia ada 3. Yang pertama apa? C. Yang kedua pertahanan. Yang ketiga adalah E. C ni apa? C ni. Siapa masih ingat? Colombo. Yes, Colombo. Kalau ni shield ni merujuk kepada Pertahanan. Pertahanan. Thank you, Vinesh. Kalau E ni apa? E. Apa? Ekonomi. Ekonomi. Kalau kita nak cakap Colombo. Colombo tu dia adalah berkaitan dengan sosial ekonomi, pertahanan, British buat pertahanan, and then negara Commonwealth dia akan berdamai, dia takkan serang negara Malaysia. Kalau ekonomi pula, macam mana kita nak berdagang, komoditi kita boleh eksport banyak luar negara, sebab luar negara dia suka barang Malaysia sebab murah. So settle kat situ. Malaysia turut terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Badan Dunia ini yang menonjolkan kewibawaan negara kita pada peringkat dunia selain lantang menyuarakan pandangan dalam pelbagai isu. Contohnya apa yang kita lantang menyuarakan pandangan?
Kita lantang dalam menyuarakan pandangan apa? Takkan dah lupa kot. Apa? Lantang apa? Lantang mengutuk. Malaysia lantang mengutuk. Malaysia lantang apa? Bersuara okay, thank you Nurul Atikah. Saya baru baca chat. Melantang menyuarakan isu pasal isu appetite. Okay, kalau kita nak lihat lagi terperinci lah dasar appetite ni apa. Saya belajar appetite ni masa saya form 2. Cakap appetite. Tai warna apa? Bodohnya. Tapi macam tu lah saya nak ingat. Masa saya kecil-kecil dululah. Umur 13, 14. What do I know kan? Tapi that's how I think lah. Okay, dasar appetite merujuk pemisahan antara kaum kulit putih dengan kaum kulit hitam yang dilaksanakan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga tahun 1999. Lama ya range masa tu. Kaum kulit hitam dianggap sebagai golongan yang mempunyai kedudukan yang rendah dan diberi layanan kelas kedua dalam pelbagai bidang sama ada ekonomi, sosial atau politik. Semua bentuk diskriminasi perkauman adalah sah dari segi undang-undang. Sah. It is law. Law yang stated kulit putih naik sini, kulit hitam duduk situ. So tak salah. Tak salah dihina. Tu masalah dia. Bagi membolehkan kaum kulit putih mengekalkan dominasi mereka di higher ups. Yes, tak adil. Kalau Nurul Atikah nak tahu lebih lanjut, kamu boleh buka YouTube, kamu type The Help. Kamu tak tengok movie panjang pun tak apa. Dia ada je dalam Netflix. The Help ni, kamu lihat adegan-adegan dia. Sampai kan orang kulit hitam ni kan, dia jaga, dia jadi orang gaji. Tiba BLM, Black Lives Matter. Dia jaga budak kulit putih lah, dia jaga, dia sayang. Saya siap buat status lagi pasal cerita ni. Status dia. Dia cakap dekat budak perempuan tu, mate kulit hitam tu, dia cakap dekat budak kulit putih tu walaupun berbeza, walaupun orang diskriminasi dia, tapi dia cakap macam ni kat budak tu. You are kind, you are pretty, you are worth it. So keep on being kind. Dia suruh budak tu jadi baik. Dia tak nak budak tu jadi racist macam mak bapak dia. So saya suggest lah, highly suggest you untuk lihat ni, cerita The Help ni. Supaya kamu dapat faham situasi dan juga social construct. That's the good thing about movie. Kita dapat faham apa yang orang lain rasa. Sampai satu tahap tu kan, orang gaji yang baik tu, dia kena buang kerja. Sebab apa? Dia kena fitnah. Kena fitnah mencuri. Anda tahu tak last kali dia buat apa? Dia bagi pie. Tahu tak pie tu apa? Pie, tahu tak pie? Pie lah. Pie tu bukan makanan ke? Yes, makanan. Pie. Dia buat pie, dia cakap pie dia sangat sedap, pie yang Mick tu buat. And then last kali movie tu, dia benci sangat majikan dia sebab hina dia. Tahu tak dia buat apa dalam pie tu? Bubur racun lah. Tak, lagi teruk dari tu. Dia, maafkan saya, dia kotor sikit, dia berak. Najis dia tu dia buat pie, dia bagi dekat majikan dia. And then majikan dia pun makan. Cakap, sedapnya. That's the good thing lah about that movie. Sangat-sangat best. Sangat-sangat best movie tu. I think you should watch it. Cikgu? Yes. Ini cerita yang P13 ke atau P yang 8? Tak. P18 dia tak ada adegan tu. Dia adegan okey je, budak orang gaji, dia tak ada. Kamu boleh lihat. Dia budak-budak kecil pun boleh lihat. Okay, you should try. Okay, next. Kita lihat yang seterusnya pula. Cabaran mengukuhkan dasar luar. Ingat senang ke kita nak buat hubungan dengan negara lain? Negara Commonwealth ke, negara ASEAN ke? Contohnya macam negara Malaysia dengan Indonesia kan. Kita memang ada dalam ASEAN. Tapi kalau kita lihat dalam media-media sosial, kita dapat lihat yang orang Indonesia ni suka ke tak suka rakyat Malaysia? Apa dia? Kalau kita lihat dalam media sosial, orang Indonesia ni suka atau tidak suka terhadap rakyat Malaysia? Tak. Tak kan? Sebab apa tak disukai? Sebab tak tahu. Takkanlah tak tahu.
Sebab Tengok. apa? Games. Game. Sebab game salah satunya kan. Ini begitu juga dengan budaya, culture, makanan. Dia cakap kita curi budaya dia. Kuda kepang ke apa ke, tari saman ke, rendang sekalipun. Rendang, dia cakap rendang. Okey, rendang asal mana? Malaysia ke Indonesia? Siapa boleh jawab? Nasi kangkang bukan. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu. Melayu. Okey, jawapan yang paling pandai. Bagus. Kerajaan Melayu. So kalau ikut asalnya originated from Sumatera Indonesia, and then orang Minangkabau tu dekat Negeri Sembilan tu kan. Orang Sumatera yang berpindah ke, menarik juga kalau bagi isu ni kan. Okey, sebenarnya Malaysia dengan Indonesia tak dipisahkan oleh laut pun. Zaman dulu dia adalah satu benua yang sama. And then apabila pencairan ais kutub berlaku, paras air laut meningkat. Air naik sampailah penduduk yang air nak naik tu dia terpaksa larikan diri. That's why dia sampai dekat Malaysia. Budaya dia tu Minangkabau. Tapi and the rest tu Sumatera. Sebab dia macam ni. Orang Sumatera tu kerajaan Melayu lah. And then tubik dah keluar air dekat tengah ni. Dia macam lari. Lari ni sampai ni kat Negeri Sembilan, sini Sumatera. Sini air naik. So asalnya sama je lah. Sama asal je. So kalau ikut dari konteks sejarah, asalnya mana rendang? Sumatera. And then dia sampailah juga dekat tanah Melayu sikit. So in the end dia tak kisahlah asal dari mana pun. Makanan kot. Budaya perlu dikekalkan supaya tak hilang di mamah usia. Ditelan zaman. Okey, tiba pula. Okey, cabaran mengukuhkan dasar luar. Banyak cabaran dia. Dasar luar Malaysia memasuki fasa baharu sejak tahun 1970-an. Perubahan yang berlaku dalam ekonomi, sosial dan politik pada peringkat antarabangsa. Wow, dah start jadi international, famous gitu Malaysia. Turut memberikan kesan kepada negara kita. Tempoh masa ini menjadi penting dalam sejarah dasar luar Malaysia kerana merupakan tempoh pengukuhan serta menguji kemampuan Malaysia menghadapi cabaran baharu. Cabaran ini meliputi aspek politik, pertahanan dan ekonomi. Contoh dalam gambar itulah Tun Abdul Razak Hussein. Ayah dia kepada mantan Perdana Menteri kita lah Najib Razak. Ni ayah dia. Muka pun dah macam Najib sikit. Comel je. Sebab golongan elit Melayu. So kiri dah pemimpin Cina, Zhou Enlai. So dia buat deal hubungan dengan negara Cina pula. Cabaran politik antarabangsa. Apa cabaran dia? Cabaran politik antarabangsa sememangnya sangat-sangat mempengaruhi dasar luar Malaysia. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali. Nanti kita akan lihat NAM, dasar berkecuali Malaysia. Apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Maksudnya apa? Negara-negara lain tu dia ada ideologi itu sendiri. Contohnya ideologi komunis dan sebagainya. Tapi tak apa. Sebab Malaysia dasar berkecuali dia tak join mana-mana pihak. Dia okey je. Dia macam neutral, orang tengah. Kalau macam belah-belah US pun dia ada ideologi itu sendiri. Ideologi Europe, Eurocentric. Ideologi mana lagi? Cina tu komunis. Banyaklah ideologi kat negara tapi Malaysia tak kisah. Malaysia dasar berkecuali. Kamulah ideologi apa sekalipun aku tak kisah. Malaysia cakap macam tu. Kau ideologi komunis ke? Aku tak kisah. Aku nak buat baik sebab aku nak berdagang dengan kau. Keadaan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara China melalui lawatan oleh Tun Abdul Razak Hussein ke negara tersebut pada tahun 1974. So it's a good thing tau. So mantan Perdana Menteri kita Tun Abdul Razak Hussein, dia telah melakukan sesuatu cara yang sangat-sangat wajar dipuji. Patut puji tau. Sebab apa? Negara China ni negara besar yang membangun. So bila kita cuba berbaik-baik dengan negara China, banyak manfaat yang kita dapat. Sampaikan kita boleh dapat Xiaomi, produk China. Tiba. So kalau kita tak buat hubungan dengan China, kita dapat ke Xiaomi ni? Tak. Unless you guys guna iPhone kan.
tak sama dengan saya. Dunia kita berbeza. Itulah cabaran politik antarabangsa. Yang kedua, cabaran politik serantau. Serantau ni, dalam serantau ni merujuk kepada negara ASEAN lah. ASEAN. Contohnya kat sini, peluasan pengaruh komunis di Indochina menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara. Oh, dia buat kacau. Berlakunya kebanjiran pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara, Malaysia turut terkesan dengan perkembangan tersebut. Oh, ramai pendatang asing, orang-orang Vietnam. And then pada tahun 1976, Malaysia menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia bagi membincangkan pergolakan di Indochina serta masa hadapan rantau Asia Tenggara. So, bila kita dah dalam satu kelompok, kan, contohnya kita dalam ASEAN, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Filipina, ada Thailand, ada Cambodia, Laos, banyak. Bila isu tu isu Laos ataupun bila isu tu isu Cambodia, secara automatik benda tu akan jadi isu kita. Sebab kita dah ada persepakatan ASEAN tu sendiri. Kalau Laos ada masalah tapi Malaysia tak tolong, apa fungsi ada ASEAN? Begitu juga dengan Palestin. Tiba pula kaitkan dengan Palestin pula. Apa fungsi ada United Nations tapi tak boleh buat apa-apa? Okay, you guys, saya keluar ke? Saya tak keluar kan? Boleh dengar. Boleh dengar kan? Tiba pula. Okay, tak apalah. Saya yang hilang kot. Ada balik. Okay. Apa fungsi ada United Nations? Oh, marahnya. Siapa marah sangat? Israel marah sampai dia block lah. Dia block video. Tu nak menunjukkan fungsi adanya dasar luar. Tapi sejauh manakah dia berfungsi dengan sebaiknya? Kamu tak tanya ke kenapa kat Palestin tak ada orang ambil kisah pun? Kenapa negara mendiamkan diri sahaja? Tak tertanya-tanya ke? Krik-krik. Okay, seterusnya. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ada soalan tak, guys? Tak ada gitu. Alright, Tak ada. kita teruskan. Seterusnya, cabaran keselamatan dan pertahanan. Anglo-Malaysian Defence Agreement, AMDA, AMDA, iaitu perjanjian antara Malaysia dengan Britain ditamatkan pada tahun 1971. Dr. Ismail Abdul Rahman Kanan dan Dawi Chulaspia, Ketua Marshal Udara Thai, menandatangani perjanjian sepadan 1965. Okay, next. Okay, berikutan itu, Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan baharu, iaitu Five Power Defence. Five Power Defence Arrangement, PFDA, atau perjanjian pertahanan 5 negara pada 15 April hingga 16 April yang melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia. Banyak. 5 negara, banyak. Malaysia akan memperoleh bantuan teknikal dan latihan bersama bagi memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara melalui PFPDA, iaitu Five Power Defence Arrangement. Maafkan saya. Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia. And then Malaysia turut bekerjasama dengan negara ASEAN dalam memperkuat pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara. Contohnya, mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN diadakan bagi membincangkan kerjasama ini. Malaysia juga menandatangani perjanjian sepadan dengan Thailand pada tahun 1965 untuk menangani isu keselamatan. Sebab Malaysia dengan Thailand ni, dekat sempadan tu dia quite problematic tau. Sebab dekat Thailand tu ramai macam pembunuh upahan. Dia banyak isu-isu kena bunuh, kena tembak dekat sempadan Thailand dan juga Malaysia. So that's why dia perlu kukuhkan pertahanan
di di mana? Di sempadan negara Malaysia Thailand. Kamu pernah dengar tak isu penembakan di sempadan? Penembakan. Pernah tengok tak? Pernah dengar tak? Tembak dekat sempadan Thailand. Siapa pernah dengar? Tak pernah. Dia macam ada sniper tau. Sniper. Dia tuju kepala orang tu dekat sempadan tu. Dia tembak orang tu. Orang tu dalam kereta dia tembak. Pum, mati. So bila dia tembak kat sempadan, dia tak tahu isu ni siapa yang perlu kendalikan. Sama ada Thailand ataupun Malaysia. Jadi tak tahu. So bahaya. Sebab tu dia perlu kuatkan pertahanan di sempadan ni. Isu ni banyak juga masuk dalam TV. Pada tahun 2006, 2007, 2011. Masa tu agak-agaknya kalian umur berapa 2011? 7. 7 tahun? Ya. Serius lah? Darjah 1? Ya, ada satu. Okay. Mesti kalian ni semua awet-awet muda kan? Okay, kemudian. Cabaran pembangunan ekonomi. Tadi cabaran apa tadi? Lihat baik cabaran apa. Siapa ingat cabaran apa tadi? Banyak juga cabaran ni. Cabaran politik antarabangsa. Cabaran politik serantau, AS. Keselamatan, ASP. PAS. PASE. PASE. So ini adalah cabaran politik yang kita ada. Cabaran politik, pertahanan, antarabangsa, serantau dan juga ekonomi. Cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia dalam ekonomi ialah wujudnya dominasi negara maju. Of course lah. Bila kita nak berekonomi kan, negara-negara maju ni akan dominate. Contohnya negara China ke, negara Korea ke, negara US ke, dia akan dominate. Menentukan harga komoditi biji timah, getah, hasil minyak dan gas negara. Dia yang tentukan. Contohnya negara dia cakap, okey harga minyak sekian-sekian. So kita perlu akur. Sampai berlakunya inflasi makanan. Inflasi, kadar kenaikan harga. And then kamu pernah lihat tak macam mana Mahathir dia merampas Sime Darby daripada pihak British? Pernah tengok tak? Ada siapa-siapa pernah tahu isu ni? Siapa ni? Yo. Mahathir dia rampas Sime Darby daripada British. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu, sebab tu saya tanya. Saya tak pasti je. Apa? Saya pun tak pasti. Tak pasti. Sebab saya lihat video ni dalam TikTok. Dia macam ni. Cikgu boleh tunjuk tak? Ya? Cikgu boleh tunjuk tak yang video TikTok ni? Saya cari dulu lah. Saya save dulu. Saya tunjuk balik nanti. Mungkin next Okay. week. I can send it to you. I already kita pernah check dulu kan. Dia macam ni. Dia tunjuk macam ni. Mahathir dengan British dia tak sekufu sangat. Mahathir dia benci British. Sama juga saya benci juga British. British kan dia ada tanah. Dia ada tanah Sime Darby. Sime Darby tu merujuk kepada tanah kelapa sawit. Tanah kelapa sawit. So dia adalah milik British. And then bila berlaku inflamasi dia ada satu dunia, dia macam ada macam kejatuhan harga. One day je. And dia tahu tak Mahathir buat apa? Dia beli Sime Darby. Dia beli Sime Darby directly. Sampai daripada British, asalnya daripada British, Sime Darby tu. Tapi Mahathir beli secara mengejut. They caught the British off guard. So bila dapat beli, dah jadi hak milik Malaysia. Sime Darby tu dah jadi hak milik Malaysia. In a sense, patut buat. Sebab apa? British, dia buat palatau, dia duduk dekat tanah Melayu. Dia occupied tanah Melayu. Dia jajah tanah Melayu. And then dia dapatkan kekayaan hasil bumi yang ada di tanah Melayu. And then dijadikan sebagai syarikat dia. So Mahathir cakap, no. Nak tengok magic tak? Dia terus beli. Dalam masa 1 hari sahaja. So in that sense, I respect him lah. So sebab itulah kalau berkaitan dengan ekonomi ni, kita perlu pandai sikit macam mana kita nak dapatkan manfaat untuk kita sendiri kan.
Malaysia menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Teen Council ITC atau Majlis Timah Antarabangsa. Kelakar pula dengar. Timah ni macam nama orang kan. So timah ni, Majlis Timah ni tak banyak pun kat negara-negara lain. Tapi Malaysia dikurniakan tanah yang ada Majlis Timah. So alhamdulillah lah. Dan General Agreement on Tariffs and Trade GATT atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Desakan Malaysia agar harga barangan dapat dikawal disuarakan melalui organisasi ini bagi membolehkan Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas. Tahu tak sebab apa? Sebab Malaysia. Inilah dominasi negara maju ni. Malaysia dia ada apa? Dia kaya dengan petroleum dan gas. Tapi kuasa besar dunia cakap, oh aku yang tentukan harga minyak, harga gas dan petroleum. So aku nak letakkan harga petroleum dan gas ni kurang sahaja. Harga dia rendah. Sebab dia dominate kan, ekonomi lain dia dominate and dia ditentukan harga untuk petroleum dan minyak ataupun gas. So kesianlah kat Malaysia. Malaysia dah lah ada petrol, gas dan sebagainya Majlis Timah. Tapi bila apa yang Malaysia ada ni, harga dia murah. Kuasa besar tu cakap, aku nak beli barang kau dengan harga yang murah. Malaysia cakap, tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh. Bolehlah mahal sikit. Dia guna mana? Dia guna ITC, dia guna GATT cakap. Nak boleh, nak beli. Tapi harga naiklah sikit. Tak payah murah sangat. Tahulah kau negara besar. Okay. Tak ada emosional kat sini. So itulah Malaysia buat. Dia suarakan. Supaya hasil minyak dan gas tu tinggi sikit. Supaya dapat hasil pendapatan yang okey lah sikit. Nampak dia bendera Petronas kat sini. Selain itu, Malaysia menubuhkan Petronas pada tahun 1974 untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara. Perjanjian berkongsi penyuluhan cari gali dan kemajuan perusahaan minyak antara Petronas dengan ESSO pada 8 Disember 1976 di Kuala Lumpur, KL. Petronas diwakili oleh Kadir Syamsuddin, duduk kat tengah. Okay, perkembangan pada peringkat antarabangsa ni dalam ekonomi, sosial dan politik menjadi cabaran utama Malaysia. Tak senang ya. Dalam negara banyak kat dunia ni, dari sudut ekonomi, negara tu, contohnya negara besar lah, dia ambil kesempatan. Dia merendahkan harga-harga komoditi barang yang diekspor oleh Malaysia. Supaya dia boleh beli banyak. And dia dijual balik. That's why US, dia cuba serang Iran dengan Iraq sebab dia kaya dengan minyak. Sebab negara dia mana ada minyak. Melalui tindakan bijak yang akhirnya membawa manfaat yang besar kepada negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menyanjungi kebijaksanaan pemimpin negara dalam usaha mengurus cabaran dasar luar agar kedaulatan negara terpelihara. Okey, tak ada. Ada soalan tak? Ada soalan guys? Tak ada. Ada cikgu. Yes, siapa tu? Saya. Apa tu? Ada quiz tak? Quiz tak ada. Nak quiz tu lama tak buat quiz kan. Tapi next week exam tahu tak? Ya, ada. Next week exam. Dah. Exam yang fast track tu. Yes. Masuk apa cikgu? Masuk apa? Soalan. Soalan. Nak saya bagi tahu ke? Saya bagi tahu jap. Cikgu bocor. Tak bocor, saya bagi tahu tema sajalah. Alah. Tema lah. Exam pun bukannya tahu jawapan. Bukannya boleh tahu soalan. Ada hack kerajaan punya pendidikan kerajaan. Isi ada yo. Saya tak ada. Saya tak ada. Bagi soalan online je. exam. Online exam je ni. Okey ni dah. Okey, tema dia. Tulis ya, tulis. Okey. Apa soalan dia? Tiba. Okey, soalan dia pasal pentadbiran pusat. Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa pentadbiran cekap? Tunggu Ustaz. Okey. Kesultanan Melayu Melaka? Kenapa kerajaan perlu pentadbiran cekap? And then nasionalisme. Kenapa ni ada soalan dari Form four. Form 4
Yes, tak apa. Sebab in the end nanti kita nak discuss. Oh, okay. Okay. Apa tadi you? Nasionalisme. Okay, lagi. Tokoh penulis. Tokoh penulis. Ini semua form 4 lah. Okay, tak apa. Next. Gerakan nasionalisme melalui apa? Gerakan nasionalisme Melalui apa? melalui tulisan. Melalui tulisan. Nak lagi ke? Bagi semua lah je. Semua. Ui, lo mudahnya hidup. Bagi semua. Okey. Dengan syarat jawab dengan penuh ketakwaan tiba. Okey, soalan ni soalan pasal form 5 pula. Okey. Okay. Kenapa British ganti Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu? Boleh tulis tak ni? Cikgu, Malaya Union kepada persekutuan apa tu? Kan asalnya British nak buat Malayan Union. Tapi raja-raja tak setuju. Cakap no. So dia nak buat apa? Dia wujudkan PTM 1948. Persekutuan Tanah Melayu. Apa soalan dia? Kenapa British ganti MU dengan PTM? Tahun berapa tu je? 48. 1948. Yang kedua, proses pembentukan PTM macam mana? Apa yang berlaku dulu? Apa yang berlaku? Okay, yang ketiga, kenapa orang Melayu terima Persekutuan Tanah Melayu? Kenapa dia terima? Kenapa dia tak terima Malayan Union? Saya bagi sikit-sikit Okey, seterusnya pasal kenapa usaha apa yang Datuk Onn Jaafar buat untuk mewujudkan perpaduan. Datuk Onn Jaafar buat apa untuk mewujudkan perpaduan? Apakah maksud Malayan Union? Kenapa menentang Malayan Union? Kemudian perbezaan politik di Sabah Sarawak. Okey. Ada lagi ni ke cukup dah? Kena lagi. Tak cikgu, saya dapat faham apakah maksud Malayan Union tu? Malayan Union tu apa? Selepas maksud yang soalan. Oh, selepas dia tu. Kenapa menentang Malayan Union? Kenapa menentang Malayan Union? And then last kali, apa beza politik di Sabah dan Sarawak? Okay. So, all the best for you guys. Kenapa? Saya lag ke tu? Kamu lihat video saya macam mana? Dia lag. Majunya. Tutup. Okay. So, Cikgu tutup macam ni lah. Okay, senang lah. Okay. So, mana? Yes. Nak end dah ni. Cikgu. Yes? Tajuk yang first kali tu apa dia? Apa? First kali? Ha. Kenapa British nak ganti Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu? Okay. Okay. So, all the best for you guys. Saya doakan yang terbaik. Saya harap belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. So, selamat berpuasa 6 kalau kamu nak puasa. Biasanya you guys kan rajin berpuasa kan. So, untuk kamu semua, all the best. Study elok-elok. Walaupun kita MCO, stay at home, stay safe. Jangan nak pergi merayau. COVID naik sekarang ni. So, all the best to you guys. Thank you so much sebab join kelas hari ini. Saya hargai sangat. Terima kasih cikgu. Okay, see you again. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Have a nice day teacher. Take care teacher. Oh, thank you so much. Cikgu. Terima kasih cikgu. Oh, ya, Saya cikgu. sama-sama. Thank you Emily, thank you Atika, thank you.
Terima kasih, cikgu. Sama-sama Danish. You're welcome Nuri Iliani. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Berapa kali tu? Terima kasih, cikgu. Oh, sama-sama. Sama Hari Raya Ariel. Selamat hari raya, cikgu. Selamat Raya. Aduh, muka saya cringe, cikgu. Tu tak buka kamera. Ya. Okay, baik, cikgu. Okay, bye. Baik-baik tau.